segmen yang seterusnya dalam podcast Wirausahawan masih lagi bersama-sama dengan Puan Mashi dan Cik Ras. Menarik Man, menarik. Saya satu benda yang saya suka dalam hidup saya adalah mendengar pengalaman orang lain. Betul. Dan saya jenis manusia yang suka melihat. Saya belajar Observe saya belajar melalui video. Kalau saya contohnya dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan yang tak berapa nak bermotivasi, saya suka tengok cerita-cerita yang akan menaikkan semangat. And that's how I learn. I learn through the other people experience, story dan juga through apa yang saya lihat. That's me. Jadi bila saya mendengar kisah-kisah Puan Mashi, bagaimana betapa tak mudah nak konsisten ni. Tidak. Benda yang paling susah dalam hidup yang ramai orang gagal bukan sebab dia gagal, dia tak mampu buat, sebab dia gagal untuk konsisten. Dia dah buat dah. Dah mula. Baru ada cabaran sikit dah tak boleh nak teruskan dan sebagainya. Kan? Jadi tahniah untuk Puan Mashi sebab konsisten dalam membina perniagaan, menuntut ilmu, belajar, rela dibimbing dan sebagainya. Konsisten menjaga kecantikan. Makin cantik. Tak penting, yang penting orang tengok you. Yes, berseri-seri tau. Yang penting orang tengok you cantik. Okey, baik Puan Mashi. Aman ada soalan? Ya. Biarkanlah Aman tanya dulu. Saya pun banyak soalan ni. Sila Man, sila. Puan Mashi, this is exclusive. Jom kita bercerita tentang Puan Mashi mungkin yang belum diceritakan sewaktu kejadian itu berlaku. Okay. One thing about kejadian tersebut yang saya betul-betul saya tak expose ke mana-mana. Tapi beberapa rakan Titan yang visit saya ketika di Kecemasan, saya punya otak waktu tu, maybe sebab hentakan lah, adalah menceritakan kembali semua yang saya belajar di MMM finale 3 hari sebelum kejadian. Masa terlantar di tu? Di Kecemasan. Boleh tanya dengan beberapa Titan yang visit saya waktu tu dan juga beberapa rakan sepaya yang jaga saya. Bila diorang tanya saya soalan, dan saya adalah rakan sepaya yang waktu tu dijaga, dan dia adalah orang yang sangat bijak, tidak tackle soalan-soalan yang buatkan saya down dan sebagainya. So, soalan yang dia tanya kepada saya adalah soalan tentang hierarki Maslow hierarki. Dan saya boleh explain, dia set tulis nota dekat sebelah. Punyalah, ni saya tak reveal kat mana-mana ni. Tapi di Kecemasan waktu tu, otak saya adalah tentang marketing dan soalan-soalan yang diorang tanya saya boleh jawab. Sebab 3 hari sebelum berlakunya kemalangan, Puan Mashi bersama dengan saya dalam program. Dan kita belajar tentang launching campaign. Banyak. Gunakan formula siapa dan macam mana nak buat timeline tu jadi lebih cantik. Maknanya kita ada before launching, lepas tu pasca launching. Dan benda tu bermain-main dalam kepala otak saya. Even masa saya nak operate, waktu tu nak operate kaki kalau tak silap saya. So on the way nak operate tu kan dia baru nak masuk ubat, nak bagi kita tidur relax apa semua kan. Dalam kepala otak saya selain daripada ada lagu yang lagu Miley Cyrus, dia non-stop, dia macam cacing kat dalam kepala otak kita yang nyanyi. Tapi kepala saya tolak tepi. Setiap kali saya tolak tepi, dia masuk MMM finale punya input. MMM finale. Ya. Sebab you masa MMM finale tu, saya dapat nampak you sangat excited. Sangat excited sebab kita ada malam graduation kan. Siapa yang dah habis Millennium Marketing Masterclass, kita bagi CJ dan sebagainya kan. So macam umpama macam graduate lah kan. Dan nampak Puan Mashi punya energy luar biasa. Semua nari-nari dia. Dan saya sebenarnya saya macam lupa sebab saya ingatkan you accident after balik daripada MMM finale tu. Rupa-rupanya 3 days. 2 hari lepas. 3 days lah macam tu. Dan masa accident tu di Kecemasan tu, ada few Titans yang cepat tangkap, so dia terus masuk, dia terus sampai waktu tu. Dan dia dapat masuk visit saya. Dan Tuan Zaid, salah seorangnya Titan Tuan Zaid, Klinik Penawar. Dia kata, peliklah korang ni. Sebab waktu tu conversation saya dengan rakan sepaya tu adalah tentang marketing. Tentang macam mana nak faham Maslow hierarki, needs. Lepas tu relatekan dengan T20, M40, B40. Macam mana diorang punya cara fikir tu, kita relate balik dengan Maslow hierarki tu. Masa tu you tak rasa sakit ke apa ke waktu tu? Tak, otak saya terlalu fokus kepada ilmu marketing yang Tuan Ras ajar.
Tapi penglihatan impact ni kalau Haji Nasrul dengar nangis je ni. Nangis. Ini pengakuan daripada peserta sendiri. Okay. Kan? So masa tu penglihatan semua dah Dah, memang saya buta on impact. dia. Saya accident tu. Pak. Terus pecah hidung ni. Dia terus tersepit saraf. Terus buta. Habis you sakit tak sakit ke tak hidung rasa masa apa tu? ke? Semua bahagian kepala Allah Kebas. hilangkan rasa sakit tu kecuali Masya kaki yang Allah. patah. Sebab kaki yang patah tu kalau saya angkat peha macam ni, kaki bawah tinggal sebab dia patah terus. Ya. Ngilu. Ya, saya angkat Jangan kaki. buat. Beberapa kali saya angkat kaki macam ni, macam kira nak alihkan kaki tu, Aha. kaki bawah dia tinggal. Sebab dia dah terputus daripada tulang tu. Oh. Dia kira dia tak putus dengan kulit-kulit tau. Tapi tulang kat dalam tu dia dah gini. Betul-betul Kalau saya angkat putus. begini so kaki ni tinggal lah. Astagfirullah. Ni kaki bawah kan? Ni peha atas. So bila saya angkat dia tertinggal. Jadi kesakitannya hanya rasa di Hanya kaki. di kaki sahaja. Dan saya kerap cakap dengan Missy, minta maaf Missy, kaki saya sakit, minta maaf susahkan. Masih lagi belajar courtesy. Adab. Dok kata Kalau dalam orang apa lain- cara pun adab. Kalau saya dah jerit dah sakit. Saya adalah orang yang boleh minta maaf dengan Astagfirullahalazim. semua orang waktu tu. Saya cakap minta maaf saya susahkan. Minta maaf kaki saya sakit, boleh pelan-pelan tak? Minta maaf. Kenapa? Sebab saya ingat lagi dok pesan. Apa pun dalam kehidupan kita Ada. jaga adab. Apa tak lagi belajar. Sampai tahap tu tau Cik Ras. That's why itulah nak cakap susah man. Susah man sebab bila kita belajar kan, kita akan didedahkan dengan benda-benda bagus. Betul. Bawa ke dalam kehidupan. Bawa dalam kehidupan Bukan kita. bisnes semata-mata. Sebab tu bila orang yang belajar, katalah contoh, walaupun bukan belajar dengan rishwat, belajar ke universiti ke mana ke, dia orang ni ada adab. Sebab kita diajar tentang adab. Sebab tu kalau dekat sekolah, selain daripada kita belajar agama dan sebagainya, pendidikan moral tu penting. Betul. Setuju. Sekarang civic kan. Ini moral lah ni. Hmm. Kan? Dan bila jadi usahawan, kadang-kadang kita tidak dikawal moral kita tu. Bila kita belajar lah barulah dikawal balik dan sebagainya. Bila tak terkawal tu yang buat marketing cara yang salah. Dalam memang finale, Tuan Ras sangat menekankan tentang kita buat marketing, biarlah marketing tu memberi manfaat kepada orang. Biarlah marketing tu bermoral, biarlah marketing tu beradab, marketing yang baik, yang tidak orang kata menjejaskan nama baik orang-orang sekeliling kita dan sebagainya. Dan benda tu kita implement lah dalam kehidupan sekali. Wow. Sekarang Puan Masyi upama tengah buat marketing tau. Ya. Oh, Masya Allah. Yelah buat Allah. marketing dengan apa yang Puan Masyi ada sekarang. Ya Allah SWT bagi kelebihan. Alhamdulillah. Kalau Puan Masyi contohnya mengambil pendekatan sebagai aku masa keadaan Masa takdir. tak jadi. masa Lah tadi macam sedih, tidur Main je, biola. main biola je apa semua dan dia tidak dapat memberi inspirasi pada ramai orang dekat luar sana. Kan? Wow, amazing. Ada satu perkara yang waktu tu kan kita kan diajar tentang moving forward ataupun next. Some will, Next. some What's won't, next? so what next kan. Hmm. So moving forward yang moving forward attitude ataupun moving forward mindset yang saya bawa ketika di hospital bila doktor bagi tahu saya buta kan. Saya tanya dengan makcik saya, what happened actually? Sebab saya waktu tu disoriented juga. Dan doktor kata, makcik saya kata macam ni dekat sekeliling saya tu adalah keluarga yang nak mendengar lah apa doktor kata. So bila doktor bagi tahu Masyita ni possibly akan buta lah. Everyone was crying. Normal lah. Except Malaysia. me. Except me. I was like, oh, okay. So what next? Some injuries will recover, some won't. So what next? That's how saya kata Itu Richwork je ni. you respond je Ya, tu. Richwork ni dia bukan ajar bisnes je. Dia punya ilmu tu boleh bawa implement dalam kehidupan. So itu yang saya bawa. Dan ada satu masa husband kata, janganlah nampak macam bongkak sangat. Bongkak apa? Waktu tu orang macam datang sedih, Masyi sedih ni dah tak nampak. Dan saya punya ayat adalah, it's okay, it's just eyes. Suami kata bongkak kau. Wow. I still have brain. Dok kata fokus pada apa yang kita masih ada. Fokus pada benda best yang kita masih ada. Fokus pada besarkan kesyukuran kita. Otak masih okey walaupun terluka sikit. Tangan masih okey, kaki masih boleh jalan lagi. Mulut masih boleh popat bagi inspirasi. Cewa. So kita syukurlah apa yang kita ada. So ilmu yang dok ajar dalam title ni, dia bukan bisnes semata-mata. Tidak. Dalam Richwork sendiri pun tidak mengajar tentang bisnes semata-mata. Dia adalah ilmu yang kita boleh implement terus dalam kehidupan. Tapi you boleh redha in split second tu saya tak faham. Some will, so what next? Some will, some won't, so what next? Next. God. Moving forward attitude. Tak mudah kan Tak Jiran? mudah. Tak mudah. Tapi inilah hikmah ataupun hidayah apa Sebab- yang Tuan kurniakan. Sebab memang
memang kita kongsikan itu. Selagi kita tak reda, kita tak akan dapat benda baru dalam hidup kita. The moment kita reda, berapa cepat kita reda lah. Kadang kita akan dapat benda baru dalam hidup kita. Saya terfikir kalau lama sangat saya nangis, lama sangat saya main biola. Kalau lah on that particular time yang tengah sedih-sedih ni, Allah ambil. Lepas tu nak jawab apa dengan Allah? Adakah beberapa minggu, beberapa hari yang saya menangis-nangis tu, orang dapat manfaat daripada saya menangis tu? Tak. True. So saya decided, instead of saya menangis, Alhamdulillah, Allah rezekikan lah, Allah rezekikan. Oh, buta, oh okay. What's next? Oh, macam mana orang buta survive? That's how kita punya otak, dok latih otak kita untuk reframe ataupun tengok daripada sudut yang berbeza, perspektif yang berbeza. Of course ada part-part yang kita rasa macam, aku ni susahkan orang tak agaknya. Itu yang you fikir? Mengaba-gaba ke apa semua kan. Tapi Alhamdulillah sebab husband pun follow Rich Work daripada 2014 yang kena paksa tu kan 2015 kan. Yang curi duit Dan tu. dia punya mentality exactly adalah orang yang mendidik saya lebih kurang macam mana Dok pesan. Fokus pada benda yang best, fokus pada benda yang bagus, fokus pada benda yang kita boleh manage. Next. Macam tu. Tapi dikala Pamashi last year kan, Pamashi kan? Tahun ni. Tahun ni? Tahun ni? Awal tahun. Awal tahun eh? 2 Awal hari tahun. sebelum bulan puasa. Lepas Okay. kita ICM Jakarta. Aku rasa macam masa dah terlalu cepat. Rupanya kita dapat keberkatan masa tu. Ini adalah 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan eh? 6 6 bulan ni cover macam ni tau. Tinggal nak lari je. Ada setengah orang tak ada cover lagi pun. Masya Allah, tabarakallah. Okay, hari tu pernah viral kan sekejap. Ada satu isu. Kenapa isu dia kan? Viral tu? Yang kena kecam tu. Yang kena kecam tu sebab actually ada satu video yang diambil tanpa pengetahuan saya dan dibuat naik pun tanpa concern saya lah. So video tu kita cakap tentang kita ni kan banyak dosa. Why don't kita cakap dengan malaikat tolong sampaikan dekat Allah for every single doa yang kita nak doa. And sebenarnya apa yang saya sharekan waktu tu ataupun apa yang saya storykan, dia umpama macam kita pernah belajar lah yang kita boleh sebenarnya kirimkan doa. Even ada satu story para sahabat, dia tersesat dan dia kata, wahai makhluk Allah yang baik, hamba Allah yang baik, cuba buka jalan. Sebab kita bukan kat sini, kita bukan kita je kan. Kita tak kesorangan. Ya. So waktu tu saya fikirkan, apa kata, dan cumanya kenyataan saya tidak disahihkan oleh mana-mana para asatizah, tidak orang kata verify betul kesalahannya dan sebagainya lah. Maka bila benda tu keluar ke public, maka kena kecam. Tapi saya fikir benda tu pun sebagai bagus juga kena kecam. Dia macam peringatan bagi saya. Marketing is lah. Tapi peringatan lah sebab waktu tu baru nak viral tengah yang top viral inspirasi, tiba-tiba masih kena kecam. Dia adalah umpama peringatan. Sebab yang mengecam pun itu memang kerja dia. Ya, dia tak boleh buat apalah. Dia buat apa? Dia memang tengah menjalankan tugas dia. Ya, jadi kita jangan rampas tugas tersebut. Kerja dia kecam aja. Kecam aja. Kalau Siapa tak ada, pun, apa isu pun. baik ke tak baik ke, kerja dia akan mencari point untuk dikecam. Betul. Tapi tak apa, saya anggap benda tu sebagai satu peringatan. Masih jangan lupa diri. Kau baru viral, tiba-tiba pergi sana pergi sini orang ambil gambar. Kau jangan lupa diri, Allah boleh tarik at any time. Itu yang kena kecam. So Pak Mashi, how's your life now? Dengan saya dengar busy sekarang, dapat jemputan sana sini. Baru-baru ni saya nampak dekat Meletup Betul. Meletup. Dan banyak lagi lah invitation you sebagai speaker dan sebagainya. How is it? Mungkin boleh kongsikan dengan audience kita, silakan. Masya Allah, tabarakallah. I am living my life with excitement. Excitement. Ada masa-masa saya pernah beritahu dengan Datuk J. Datuk J, I feel like dying. To be honest, saya ada momen tu. Tapi momen tu kerana saya tak dapat tidur dan saya kena pantang makan sekejap. Masa tu saya tak dapat tidur 1 bulan. Sebab? Mungkin disebabkan hentakan dekat kepala tu, waktu tidur saya berubah. Saya dapat tidur waktu malam hanya 2 jam. 1 ke 2 jam saja. Lepas tu saya berjaga. So kita rasa dying lah sebab kita dah terbiasa tidur malam. Lepas tu malam-malam bila dah terbangun takkan nak kejut orang sebelah. Dan kita terkelip, kebil. Rasa nak mati, baik mati. Macam tu tau. Tapi Datuk J pesan dekat saya, focus on your big why balik semula. Naratif cerita you macam mana dan sebagainya. So macam, apa maksud Datuk J Okey, tak apa. Pasal tidur ni, kita cari solution dia. So jumpa dengan doktor bagi ubat tidur, try. Lepas minggu makan ubat tidur tu, dapat balik semula, return balik semula. Cuma hikmah daripada tak boleh tidur berjam-jam tu, sekarang saya boleh bangun tahajud setiap hari. Alhamdulillah. Setiap perkara yang berlaku, mesti ada hikmah dia. Wow. Pak Mashi, fun fact, setelah you ada this disability, apa yang best? Yang best Sebab adalah, kita tak nak cerita yang tak best kan? kita cerita yang best lah. Yang best adalah saya less judgemental.
Saya dulu adalah orang yang merasakan mata saya adalah kekuatan saya. I can read body language like it's my daily makanan. And every single time saya jumpa orang, saya boleh baca dia tengah happy ke, dia tak happy ke, dia ada masalah rumah tangga ke apa ke, macam tu. Dan Masalah rumah tangga. Beritahu Betul ke lah? Ya. Nampak sedih tu sebab rumah tangga. Kan? Wow. So waktu tu saya rasa mata saya adalah kekuatan saya. Tapi bila Allah dan bila kita rasa macam tu, kita start ada judge orang lah, nilai orang lah. Oh, dia tengah tak happy. Oh, kesian. Macam ataupun Allah, mudi pula budak ni hari ni. Macam tu. Ataupun padanlah muka kau. Ataupun sometimes macam, oh no wonder lah dia macam ni. Macam tu tau. So macam tu. But then bila dah buta ni, best part is every single person yang menghampiri saya hanya boleh baca melalui vibe atau tone suara. Vibe tu dapat rasa tak? Ada. Okay, kalau saya boleh share. Vibe sekarang? Sekarang saya kalau macam ni memang vibe dia tengah best ni tengah energy ni. Cuma ada beberapa ketika yang saya jumpa beberapa orang, saya terus nak pitam atau terus ngantuk. Bila saya tanya balik dengan orang yang saya duduk sebelah tu, macam tiba-tiba saya rasa nak pitam atau nak ngantuk, saya terus capai dia, saya tanya dengan dia, you okay ke? Dia mesti ada something yang tak kena. Contoh dia? Contohnya dia akan cerita lah, dia ada masalah begini, dia ada down, dia tengah ni, dia tengah ni. Kita boleh rasa. Which sebelum ni saya tak faham. Macam tu. Another sense open. Yang terbaru lah, Alhamdulillah. Betul tu, sebab kita manusia melihat membuat judgement dengan melihat. Betul? Kan, nampak je dah ada judgement dah. Dan kebanyakan judgement kita nakal. Betul? Bukan kerana positif dia macam nampak tak ada duit lah tu. Nama apa judgement? Ada masalah tu. Kan, itu tak tidur malam. Buat apa tu malam? Itu. Kata nak diet dia tu. Sama je. Kan. Itulah dia. Itulah masalah dia. Okay. Baik. So, okay. Bagus. Apa lagi fun fact? Saya nak tahu lagi. Bila dah jadi macam ni kan, you kan ada superhero you. Cuba cakap tentang superhero tu. Adakah masih lagi kekal dengan superhero yang sama? Maksudnya superhero yang saya idolakan. Karakter. Adakah itu okay, macam nak jawab ada dua kaedah atau dua cabang saya nak jawab. Okay. Kalau tanya tentang superhero, kalau sebelum ini superhero saya solely Datuk Ira. Okay, solely Datuk Ira lah. Yang kita letak tepi lah Rasulullah SAW. Itu memang memanglah priority lah. Other than that is Datuk Ira. But nowadays after kejadian, saya ada another superhero yang saya sebenarnya dia adalah superhero saya daripada dulu, tetapi semakin apabila berlakunya kejadian atau insiden ni, semakin terserlah kesuperheroan dia tu. Wow, dalam diri you? Not in me. He is my husband. Dia adalah superhero saya nowadays lah. Tapi kalau cakap tentang watak atau karakter superhero yang saya suka, dia masih lagi sama. Which is ni ada confusion sikit lah. Masa tahun 2019, kita ada satu session dalam ICM, Doc suruh kita lukis superhero kita. Betul. And everyone melukislah superhero. Saya duduk tergolek dekat telefon tu. Macam mana nak cakap dengan Doc ni? Sebab superhero pilihan saya bukan superhero, tapi supervillain. Saya suka Harley Quinn. Sama tak? Wait, macam saya tak. Saya suka Harley Quinn sebab dia punya values, vision dan mission. Yang paling utama sekali, saya ni macam skeptical sikit lah dengan superhero. Sebab superhero biasanya dia ada circle yang tak supportive. Mostly superhero akan keluar seorang-seorang, ataupun dia susah nak bekerjasama dengan orang lain sebab dia superhero kan. Dia nampak lonely lah. Dia nampak lonely lah. Jadi saya tak ada watak superhero pilihan sangat. Dah lah ICM kali ni watak superhero. Aduh pening. Saya masih lagi stick kepada Harley Quinn even though dia adalah super villain. Satu sebab circle dan relationship dia in between Suicide Squad tu sangat bagus. Dan dia adalah orang yang sama wang macam saya juga. Persistent. Dia nak something, dia buat. Even though benda tu pada mata orang lain, gila lah dia ni. Orang panggil Harley Quinn kan gila. Dia adalah doktor psikiatris yang tiba-tiba dia pun jadi psycho kan. And saya rasa saya ada kegilaan yang lebih kurang macam tu. It doesn't matter orang cakap, mana boleh orang buta yang dah accident sepatutnya duduk kat rumah, diam-diam. Tapi bila saya keluar sana keluar gila lah Mas Syita ni. Yes, I am. Indeed, I am a Harley Quinn. Harley Quinn tau. Last Mama Shi, boleh tak kita flashback sikit apa yang berlaku? Mungkin ada juga penonton kita yang tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, dan apa yang nak cakap ataupun pengajaran daripada apa yang terjadi, mainly kepada usahawan yang sedang menonton. Masya-Allah, tabarakallah.
bila ada challenge, saya mengalami kemalangan sebenarnya pada 21 Mac 2023, 2 hari sebelum puasa. Dan apa perkara besar yang saya belajar daripada kemalangan tersebut? Saya hilang dari penglihatan dan juga dari bau secara total, dan patah kaki kanan lah. Yang lain muka pecah, rumah mata sebelah kanan pecah, lepas tu pipi kanan pecah, rahang terjatuh, pipi sebelah kiri retak. Lepas tu doktor kena buka tempurung kepala untuk betulkan selaput dekat otak tu, dia terluka sikit. Saya hilang seorang team members, Allahyarham Kuzaimi Saudin bin Mahmud, yang meninggal sehari selepas kejadian. Tapi apa yang saya belajar, learning point yang paling besar saya belajar daripada kejadian tersebut adalah apa sahaja challenge dalam kehidupan kita, apa sahaja setback yang berlaku dalam kehidupan kita ni sebenarnya adalah it's just another story to tell. It's just another story to tell. Kalau kita tak lalu setback, kita tak lalu cabaran, kita tak lalu challenge, kita tak ada story pun nak cerita dekat orang. Kita tak ada apa-apa orang kata inspirasi. Kita tak ada apa-apa cerita yang kita boleh inspire other people. Tak boleh bagi manfaat melalui apa yang kita nak kongsikan. Macam contohlah kita punya life tu stagnant, tak ada apa-apa cerita cabaran yang best. Kita nak cerita kat orang pun, kita nak cerita apa? Orang pun tak dapat manfaat daripada cerita hidup kita. So bila kita ada setback, kita ada challenge dalam business ke, dalam kehidupan ke, atau macam kes saya, accident, buta pula tu. Benda ni saya anggap adalah it's just another story to tell. And hopefully that story memberi manfaat kepada orang lain, kerana saya berpegang pada prinsip yang Datuk Wira ajar kepada kita semua, iaitu sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan story saya turn out menjadi manfaat kepada orang lain juga rupanya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang penonton ni Cik Das tengok kita punya podcast ni duduk bergelak berketawa dengan Puan Masyi. Tapi ini adalah permintaan Puan Masyi waktu awal-awal dia datang untuk live dengan saya. Dia kata, Aman, kita jangan sedih-sedih. Jangan nangis. Kita nak happy-happy sahaja. Sebab you need a good vibe, betul? Yes. And Rituals merupakan salah satu support system yang sangat baik. Malah Datuk Wira sendiri buat panggilan kepada saya ketika di kecemasan. Dia kata, Masyi, Allah belum ambil nyawa you, means ada satu misi besar lagi Allah nak bagi dekat you. Yes. This is it. Wow, jangan ada kawan. Okay, itulah dia nampak mix. Dia nampak lebih mellow sikit kali ni. Sebab bagi saya isu ni sensitif. Yes, Puan Masyita berada dalam keadaan yang who she is lah. Dia yang lalui apa yang dilalui. Saya pula berada dalam keadaan yang bukan kata simpati, tapi empati dengan keadaan Puan Masyita. Jadi nak kata saya gembira, to be honest saya tidak. To be honest saya tidak. Sebab saya kira kalau benda ni berlaku pada saya tak pasti apa yang akan berlaku. Dan it happen to kan? it happen to many people. But apa yang saya fikir sekarang adalah macam mana you jadi kuat dan you syukurlah you kuat dan you boleh memberi inspirasi pada orang lain. Sebab saya kira ramai orang yang tengah menghadapi berbagai ujian sekarang ni dekat luar, tapi somehow mereka tidak betul-betul diuji dengan ujian seperti mana yang Puan Masyita hadapi. You kehilangan deria penglihatan tau. We're talking about everyday bangun tidur, you dapat tengok keindahan langit, you dapat tengok muka husband, muka wife. Saya tak dapat tengok macam mana agak-agaknya. Tengok muka mak, muka anak, muka isteri, muka Aman sebagai contoh. Macam mana agak-agak feeling dia kan? Apa feeling dia? Mungkin anda boleh komen dekat ruang komen tu tuan-tuan dan puan-puan. That's why saya sedikit step back. Sebab mixed feeling lah. Tapi saya syukur sebab Puan Masyi ni datang ke studio kita. In fact kita bangga juga. Bangga sebab dia tolak untuk datang ke studio kita hari ni. Dia tolak 5 tawaran 5 tawaran kata wow. Betul ke tak tahulah kan. 5 tawaran terpaksa ditolak just untuk datang ke studio. Menyantuni guru-guru saya. Alhamdulillah. Ya Allah Puan Masyi, terima kasih banyak. Last saya nak Puan Masyi, mungkin you ada kata-kata terakhir kepada penonton-penonton kita. Padu sikit. Okay, silakan. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kalau orang tanya, Masyi, macam mana boleh jadi macam ni? Berkah berguru, berkah mencari ilmu. Sebenarnya bila kita berguru, kita ada ilmu pengetahuan, Allah rezekikan. Guru kita, Datuk Wira selalu kata, ilmu ni adalah hidayah.
Dia adalah yang Allah rezekikan kepada orang-orang yang Allah rezekikan sahaja. So dan tugas kita hidayah ni pula kita kena cari. Jadi dan saya bersyukur alhamdulillah Allah rezekikan saya berada di tempat yang betul untuk dapat hidayah, untuk dapat ilmu. Tapi kalau orang kata ya je dia dapat hidayah kan, tapi pada saya ilmu tu adalah hidayah. Seperti mana yang Datuk Wira selalu cakap, ilmu tu hidayah. Dan asbab daripada ilmu yang saya dapat menjadikan siapa saya hari ini. Maka learning point yang paling besar dalam kehidupan kita adalah cari ilmu. Cari guru, cari ilmu, cari mursyid, cari mentor sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita untuk guide kita, untuk bantu kita, untuk tunjuk jalan, bimbing kita. Dan minta pada Allah semoga dia jadi ilmu yang berkah. Berkah daripada berilmu itulah akan menjadikan kita seorang manusia yang kuat. Kuat daripada sudut apa? Kesyukurannya, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Bestnya. Bestnya. Ya Allah. Tapi itulah. Makin menarik. Macam ni. Makin menarik. So, alhamdulillah. Tuan-tuan Wan, teruskan komen. Dan apa saja nak bagi semangat kat Puan Masyi ke, nanti husband boleh bacakan dekat YouTube tu. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe, tolong lakukan supaya anda sentiasa mendapat notification daripada dan tanda sokongan kepada effort yang kita lakukan. Dan ini baru episod ketiga. Kita ada ramai lagi usahawan ataupun wirausahawan yang banyak kita jemput ke studio, yang mana mereka ni mempunyai cerita-cerita yang sangat-sangat menarik, memberi inspirasi. Dan bila kita lihat mereka, InsyaAllah anda akan belajar sesuatu daripada proses mereka sendiri. Kan InsyaAllah. Banyak perkara Banyak kita nak kongsikan. Mungkin Aman dan bagi tahu saya punya kontrak extend. Sebab ni projek dia. Saya ni kontrak dia. Katanya mungkin nak sampai ke season kelima. Kita cubalah. Invoice hantar dululah. Okay, so setakat ini saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Puan Masyi. Thank you so much. Terima kasih pada anda. Menceriakan saya hari ini. Alhamdulillah. Saya nak minta anda penonton-penonton doakan kesihatan Puan Masyi, okey? Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa next episode.